Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 809. Antara paparan utama. Jevana perlu bantuan bukan ditambah penderitaan. PAS gempak nak pindah Akta 355. COVID-19 tidak peduli siapa ahli politik. PM Kantoi langgar SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wanita Parti Amanah Negara Awan melahirkan rasa terkejut dengan peristiwa seorang gadis bawah umur 16 tahun dirogol ketika ditahan dalam lokap balai polis di Miri. Ketua Awan Aiman Aitirah dalam kenyataannya berkata, peristiwa yang berlaku di balai polis tersebut pada 9 Januari 2021 lalu adalah satu berita yang sangat mendukacitakan, mengejutkan dan wajar dikecam sekeras-kerasnya. Siasatan menyeluruh dari hal insiden tersebut adalah perlu disegerakan memandangkan ia merupakan kes berkepentingan awam. Apatah lagi mangsa terlibat adalah seorang yang masih berstatus kanak-kanak dan insiden malang itu berlaku dalam pusat tahanan di bawah kendalian pihak berkuasa yakni polis, katanya dalam satu kenyataan. Menurut laporan akhbar, remaja tersebut ditahan oleh sepasukan anggota polis di tempat kerjanya di sebuah restoran makanan laut di Miri pada 8 Januari lalu kerana disyaki terbabit dalam aktiviti perjudian haram. Remaja itu mendakwa dia satu-satunya wanita ditahan di lokap berkenaan dan diletakkan di dalam sel berasingan dengan 12 lagi tahanan lelaki yang tidak berkunci. Katanya antara jam 4 hingga 5 pagi, seorang tahanan lelaki yang memiliki kunci lokap tahanan wanita membuka pintu sel itu dan membawanya ke tandas balai polis tersebut sebelum merogolnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata kejadian itu memang berlaku dan tahanan lelaki terbabit sudah didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan Lapor Harian Metro. Difahamkan dua anggota polis yang bertugas ketika kejadian itu digantung kerja serta-merta sementara siasatan sedang dijalankan. Bagaimanapun, Aiman berpendapat peristiwa tersebut sangat jelas menunjukkan bahawa balai polis kini bukan lagi satu tempat yang selamat kepada awam khususnya kanak-kanak dan ini sama sekali tidak boleh kita terima dan kita biarkan. Beliau menyeru Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur mengkaji semula Standard Operation Procedure SOP lokap sekaligus melakukan pembaharuan tadbir urus lokap dan pusat tahanan seperti mana yang didesak oleh masyarakat dan kumpulan hak asasi manusia selama ini. Beliau terkejut kerana dua anggota polis yang bertugas pada malam kejadian hanya diambil tindakan digantung kerja. Sewajarnya dua anggota tersebut disiasat segera di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, khususnya di bawah Seksyen 31, kata beliau. Akta itu memperuntukkan bahawa mana-mana orang menjadi orang yang menjaga anak, menyalahgunakan, mengabaikan, meninggalkan atau mendedahkan anak atau bertindak secara cuai dengan cara yang mungkin menyebabkan dia cedera fizikal atau emosi. Beliau juga menggesa Pesuruhjaya Polis Sarawak segera menjelaskan pertama, siapakah suspek terlibat yang telah membuka sel kanak-kanak itu dengan awalnya bertanya kepada mangsa sama ada dia mahu menggunakan tandas di dalam lokap sebelum akhirnya merogol kanak-kanak malang itu. Kedua, bagaimana suspek tersebut boleh memiliki kunci sel lokap kanak-kanak malang itu. Ketiga, mengapa tahanan kanak-kanak perempuan ini tidak diasingkan daripada sel tahanan orang-orang lelaki dan dewasa. Keempat, mengapakah tiada warden atau anggota polis wanita yang mengawal sel lokap tahanan gadis atau wanita? Kelima, Seksyen 85 Akta Kanak-Kanak 2001 telah menetapkan pengaturan yang sesuai untuk mangsa yang masih di bawah umur ketika dia berada di bawah jagaan mereka, bahawa mereka mesti dipisahkan dari orang dewasa di balai polis, tempat tahanan atau mahkamah. Mengapakah peruntukan undang-undang seperti ini gagal dipatuhi oleh pihak polis sendiri? Dan soalan keenam yang paling menyesakkan dada, tidakkah seolah-olah kejadian ini seperti disengajakan dan sepertinya telah biasa berlaku? Bezanya barangkali ialah tiada pihak yang berani melaporkannya.
Seperti awan, Jom Channel juga berpendirian bahawa pihak kerajaan dan pihak polis wajib memastikan tahap keselamatan yang ketat bagi memastikan perlindungan sepenuhnya diberi kepada tahanan lelaki dan wanita sepanjang mereka berada dalam pasungan untuk siasatan polis. Jovana adalah insan yang masih berfikiran pendek dan perlu bantuan untuk menjalani kehidupan yang semakin mencabar. Amat malang apabila ada manusia berhati binatang yang menambah derita kepada Jovana yang bermasalah. Pihak berkuasa termasuk mahkamah wajib mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbabit tanpa takut atau memihak. Nampak tak? Inilah dia antara gejala kerajaan yang gagal. Dalam kekalutan rakyat dilanggar banjir lumpur, Parlimen digantung. Kementerian Kesihatan mengurangkan ujian COVID-19. Sayup-sayup kedengaran berita kerajaan berkemungkinan meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ustaz Ahmad Marzuq Syari berkata, hukuman semasa di bawah akta tersebut iaitu 3 tahun penjara, denda RM5,000 serta 6 kali sebatan dilihat kurang memberi kesan kepada golongan berkenaan. Semua agensi dan penguat kuasa agama negeri sudah diarahkan mengambil tindakan terhadap mereka LGBT yang berkelakuan tidak sopan. Seperti yang saya tegaskan sebelum ini bahawa maksiat daripada LGBT itu, kita tidak izinkan mereka berkelakuan seperti itu, katanya lapor bernama. Hebat sungguh PAS telah menjadi kerajaan. Tentu ketakutan semua puak LGBT dan terus insaf. Jangan seman sajalah YB, mudah jadi gomen lah ni, sindir bekas Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin di Facebooknya. Mengulas mengenainya, Hanifah bertanya sama ada ini hasil kenyataan terdahulu bahawa Menteri Agama bagi Kerajaan Tebuk Atap yang mahu meminda Akta 355, katanya sedang dikaji dengan teliti. Kalau setakat nak pindah Akta 355 dan fokus hanya pada LGBT untuk bagi kenakan hukuman berat, buat apalah susah-susah berhimpun di Padang Mebuk dulu, sebab masa itu hampa semua nampak galak sangat dan macam bersungguh nak laksana hukum hudud di Kelantan dan Terengganu dengan mendesak untuk pindah Akta 355, ujar Hanifah. Ahli Parlimen Sepang itu juga mempersoalkan kenapa sekarang setelah menjadi kerajaan PAS tidak mahu meminta Akta 355 seperti yang mereka hebohkan dahulu. Awan Akta 355 atau RUU 355 yang hampa semua nak sangat pindah masa jadi pembangkang dulu hingga sanggup terburai parti, pecah Pakatan Rakyat, habis pakat label ramai orang dengan pelbagai label, habis pakat tuduh amanah macam-macam. Kenapa kini tak boleh dipindah ikut yang seperti hampa semua mahukan, buat supaya hukum hudud boleh dilaksanakan di Kelantan dan Terengganu? Soalnya. Menurut Hanifah, jika setakat hendak meminda Akta 355 hanya untuk mengenakan hukuman berat kepada LGBT sahaja, orang kata hampir. Hanifah bertanya mengapa setelah kerajaan mengenakan darurat dan Parlimen digantung, baru bercakap tentang pindaan Akta 355 yang tidak pernah cuba dibentang sebelum ini. Lah ni YB cuba cakap lawa konon habak nak pindah. Tu pun nak pindah untuk bagi hukuman berat pada LGBT. Ingatkan nak pindah bagi boleh laksana hudud di Kelantan dan Terengganu, sindir Hanifah. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad berkata pelaksanaan penguatkuasaan terhadap kumpulan LGBT bukan merupakan satu ancaman kepada golongan tersebut. Jelasnya, ia sekadar pemerkasaan dari sudut pelaksanaan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi yang mempunyai penguatkuasaan, pendakwaan dan sebagainya. Kita akan ada dialog dan perbincangan dan akan cuba menjelaskan pada mereka hasrat kita selain sedia mendengar penjelasan mereka. Bukanlah kerja kita nak tangkap setiap orang. Kerja kita ialah melihat setakat mana kesilapan yang kadang-kadang boleh mempengaruhi masyarakat dari segi norma kehidupan manusia itu sudah dilanggar. Ujarnya di petik portal berita online Terengganu trdi.my pada 18 Julai 2020. Kenyataan Zulkifli itu sebenarnya sama dengan pendekatan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof semasa memegang jawatan yang sama dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan amat tegas bahawa amalan LGBT tidak akan diterima sama sekali di negara ini dan mana mungkin kita mengiktiraf suatu perbuatan yang salah di sisi undang-undang, katanya dalam kenyataan yang dimuat naik menerusi Facebook. Namun, PAS meroyan dan melemparkan pelbagai tuduhan jelek terhadap Mujahid seolah-olah beliau menyokong LGBT.
Dalam hubungan ini, Jom Channel bersetuju dengan Hanifah supaya kerajaan mengadakan sidang parlimen pada Mac ini dan pastikan Akta 355 dibentang, dibahas dan diundi. Penularan COVID-19 memang tidak mengenal siapa, termasuk ahli politik. Virus berasal dari Wuhan, China itu juga tidak peduli parti mana yang dianut ahli politik. Pola jangkitan COVID-19 dalam kalangan ahli politik melonjak selepas pilihan raya negeri Sabah pada 26 September tahun lalu. Menjengah ke tahun baru 2021, satu demi satu ahli politik sah dijangkiti virus yang sudah membunuh 619 orang setakat semalam. Susulan kebenaran merentas daerah dan negeri seluruh negara kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD bermula 7 Disember lalu, kes harian meningkat mendadak. Sehingga semalam tiada lagi zon hijau di Semenanjung sementara di Sarawak pula zon hijau semakin berkurang. Terkini Perlis juga berada dalam zon merah. Kementerian Kesihatan KKM juga memaklumkan kes pesakit tahap 4 dan 5 iaitu pesakit kategori serius di hospital semakin meningkat kepada 15%. Setakat 12 tengah hari semalam, seramai 238 pesakit sedang mendapat rawatan di ICU, termasuk 96 menggunakan alat bantuan pernafasan. Angka di ICU sudah mencecah 3 digit. Tinggi harga untuk dibayar untuk memastikan aktiviti ekonomi bernafas dengan jumlah 165,371 kes positif COVID-19 di negara ini setakat ini. Angka tersebut disumbangkan oleh rangkuman ahli politik pelbagai parti termasuk menteri dan senator yang sah dijangkiti COVID-19 bermula sejak PRN Sabah September lalu. Antara mereka adalah Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Razlan Rafi, Timbalan Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan, Setiausaha Amanah Pulau Pinang Saifullah Abdul Nasir, Senator Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad yang juga Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Menteri Agama Senator Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Ahli Parlimen Keningau Darista Datuk Dr. Jeffrey dan ramai lagi yang berjumlah 29 orang semuanya. Terkini, Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman semalam disahkan positif COVID-19. Pengarah pilihan raya UMNO itu dikesan menghadiri mesyuarat 2 hari lalu bersama dengan Presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang turut dihadiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. 3 gambar yang tular di media sosial itu dirakam sendiri oleh Tajuddin dengan 2 daripadanya aksi swafoto wakil rakyat berkenaan bersama Zahid dan Najib. Satu gambar lagi memaparkan 10 individu lain dalam pertemuan yang kesemuanya tidak memakai pelitup muka. Difahamkan pertemuan yang mengabaikan prosedur operasi standard SOP demi mencegah penularan COVID-19 itu berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC di Ibu Negara. Semalam, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz disahkan positif COVID-19. Tajuddin yang juga pengurusi Prasarana Malaysia Berhad dan Nazri duduk bersebelahan dalam satu sidang media pada 12 Januari lalu. Menerusi Facebook rasmi Tajuddin, pengelola media sosial itu memaklumkan pemimpin UMNO berkenaan melakukan ujian saringan semalam. Sehubungan itu, pihak Tajuddin menyeru mereka yang mempunyai kontak rapat dengan wakil rakyat tersebut eloklah melakukan ujian saringan COVID-19. Difahamkan Tajuddin yang tidak menunjukkan sebarang simptom pada masa ini masih berada di rumahnya di Bukit Damansara. Namun, anak kepada Tajuddin memberitahu ayahnya menjalani saringan semalam selepas Nazri disahkan positif. Nampaknya dalam tempoh 4 bulan sejak pilihan raya negeri Sabah pada September tahun lalu, sekurang-kurangnya 29 ahli politik pelbagai parti dijangkiti COVID-19. Yang menjadi mangsa seterusnya adalah mereka yang mempunyai kontak rapat dengan mereka, sama ada dalam urusan rasmi atau urusan harian. Seelok-eloknya ketika inilah ahli politik bermuhasabah diri, melihat dengan mata hati apakah impaknya jika kita merasakan bahawa kita kebal daripada terkena virus pembunuh ini sekiranya tidak memakai pelitup muka, tiada penjarakan fizikal dan berkumpul di tempat sesak. Tidak disangka lagi gelombang dahsyat ini bermula kembali selepas PRN Sabah dengan peningkatan mendadak kes jangkitan pandemik di Sabah. Virus itu turut menjalar ke Semenanjung apabila Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beberapa kali menyatakan tidak perlu kuarantin untuk mereka yang pulang dari Sabah. Paling awal, Menteri UMNO itu berkata demikian pada 12 September 2020 walaupun kes COVID-19 di Tawau dan Lahad Datu ketika itu mencatatkan angka yang sangat membimbangkan. Bukan menyalahkan sesiapa, tapi itulah jadinya apabila kita memberi amanah
kepada mereka yang tidak ikhlas berkhidmat untuk negara tetapi untuk kepentingan parti mereka. Jom Channel tetap mendoakan agar mereka yang terkena jangkitan COVID-19 termasuk ahli politik diberikan kesembuhan. Tidak menghairankan dan tidak menjadi kejanggalan di fikiran kita andai kata jumlah penularan COVID-19 semakin meningkat hari demi hari walaupun pelbagai perintah kawalan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. PKP, PKPB dan PKPP, malah darurat ciptaan Muhyiddin juga telah dikuatkuasakan. Namun, kes makin mencanak dan menyubur seolah-olah tiada sebarang tindakan yang dilakukan. Bagaimana mungkin ianya boleh mencapai matlamat sekiranya kepimpinan atasan mereka yang dikenali sebagai golongan cerdik pandai juga melanggar SOP. Kecoh di media sosial, Perdana Menteri dan Ahli Bersatu dilihat tidak mematuhi penjarakan fizikal 1 meter sebagai usaha menangani penularan COVID-19. Pengabaian prosedur operasi standard SOP paling asas itu dikesan berlaku dalam rombongan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang semalam. Warganet mempersoal bagaimana situasi itu boleh berlaku ketika ratusan individu ditahan setiap hari atas kesalahan ingkar SOP Perintah Kawalan Pergerakan termasuk tiada penjarakan fizikal. Semalam contohnya, 74 daripada 590 individu ditahan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM kerana tiada penjarakan fizikal. Hantaran berserta foto di Facebook Kementerian Kesihatan KKM berkaitan rombongan yang mengiringi Muhyiddin di MAIP semalam juga dikatakan telah dipadamkan. Kenapa? Terkantoi? Pengguna Facebook menyoal sama ada KKM mahu menyorok wujudnya situasi pelanggaran SOP. Kenapa KKM padam pos ini? Sebab kantor tiada penjarakan fizikal ke? Takkan nak sembunyikan kesalahan? Kami rakyat Marhain ni terus kena saman RM1,000 kalau berhimpun ramai-ramai macam tu. Tolong Abah jangan double standard, katanya kantoi. Dalam masa sama, bersatu bahagian merbuk di Kedah juga, kantoi dikatakan memadam gambar mereka beramai-ramai tanpa menjaga jarak fizikal. Walau bagaimanapun, dua gambar yang memaparkan kira-kira 20 individu lelaki dan wanita berdiri tanpa menjaga jarak fizikal itu sempat disimpan warganet. Bahkan majoriti daripada mereka tidak memakai pelitup muka, sekaligus menguatkan tanggapan warganet bahawa orang politik terutama daripada parti kerajaan kalis peluru daripada dikenakan tindakan ingkar SOP. Gambar ahli bersatu bahagian merbuk yang tidak memakai pelitup muka dan tidak menjaga jarak ini juga telah dipadamkan. Satu lagi gambar yang mengabaikan SOP tular membabitkan ahli dipercayai wanita bersatu di kaunter pendaftaran keanggotaan parti itu di sekitar Dungun, Terengganu. Orang ramai berang terhadap individu tersebut yang membiarkan pelitup muka di dagu walaupun berada di lokasi sesak. Ramai menganggap dia dari parti yang berada dalam kerajaan hilang majoriti Perikatan Nasional itu mungkin tidak dikenakan tindakan ingkar SOP. PKP ke gaung, SOP ke laut. Tak pelik angka COVID-19 bertambah macam buih di pantai. Teringat adik yang kena saman RM1,000 hanya kerana pelitup muka diletak bawah dagu semasa dia mengemas meja makan tempatnya cari rezeki untuk bantu keluarganya, keluh Faz Abdullah. Ternyata pesanan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah agar rakyat duduk di rumah tidak diendahkan oleh mereka yang merasa dirinya pandai. Paling menyentuh hati apabila Dr. Nur Hisham meminta rakyat agar jangan berada di hospital kecuali jika benar-benar terdesak untuk berada di situ. Lain pula ceritanya apabila rombongan Perdana Menteri menunjukkan contoh teladan seperti semalam, dikelilingi oleh para pegawai kesihatan dan mereka yang cerdik pandai tetapi SOP ke laut. Sangat tidak wajar. Untuk apa rombongan Perdana Menteri ke sana? Untuk meraih perhatian, sokongan atau nak tunjukkan keprihatinan kononnya menjaga rakyat? Dalam keadaan sekarang, rasanya semua itu tidak perlu. Kemana hilangnya rasa hormat kalian kepada para petugas barisan hadapan kesihatan yang bertunggus-lumus 24 jam bekerja bagaikan pekerja buruh kilang untuk memastikan rantaian COVID-19 diputuskan? Atau sebenarnya mereka semua ini, terutamanya parti kerajaan kebal ini, tidak pernah peduli? Yang penting popular. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air.
Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.